Jangan terkesan dengan apa yang orang kata. Orang musyrik menentang kenabian Muhammad. Mereka mengujinya dengan soalan tentang kedatangan kiamat. Jika Nabi Muhammad tidak dapat menjawabnya, dia dianggap bukan Nabi. Kemudian turunlah wahyu kepada Nabi yang memberitahu mereka bahawa tidak ada satu makhluk pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara-perkara gaib yang mutlak seperti ketika hari kiamat akan datang, melainkan Allah yang Maha Esa. Surah An-Naml 65. Nabi Muhammad sendiri menegaskan apabila ditanya oleh malaikat Jibril tentang kiamat bahawa tidaklah orang yang ditanya tentang kiamat itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Muslim, kata-kata orang musyrik kepada Nabi sangat menyakitkan. Melihat kesedihan Nabi atas keengganan umatnya untuk beriman, Allah Subhanahu Wa Taala menghiburkan baginda dengan menurunkan ayat 70 surah An-Naml. Sebagai seorang Islam, kita digalakkan untuk tidak bergantung kepada kata-kata orang tetapi perlu ada prinsip. Jangan biarkan celaan orang lain berubah dan memerintah hidup kita. Suatu ketika Luqman mengajar anaknya, Luqman berkata, "Wahai anakku, berbuat baik untuk agama dan dunia. Teruskan melakukannya sehingga anda mencapai puncak kebaikan. Jangan pedulikan kata-kata dan cacian orang, kerana mereka tidak akan pernah puas, juga tidak akan ada cara untuk mereka diberi kefahaman." Pengajaran dari Luqman. Kemudian, Luqman membawa anaknya berjalan bersama keldai untuk membuktikan kata-katanya. Apabila Luqman menaiki keldai dan memerintahkan anaknya memimpin keldai itu, orang ramai yang melihat berkata dengan mengejek, anak kecil itu memimpin keldai, manakala bapanya duduk dengan selesa di atas keldai. Betapa sombong dan angkuhnya orang tua itu. Luqman kemudiannya bergilir-gilir bersama anaknya. Kini giliran Luqman pula memimpin keldai itu. Lalu anaknya naik ke atasnya. Mereka meneruskan perjalanan sehingga bertemu sekumpulan manusia. Kemudian datang ulasan, lihat, budak kecil itu menunggang keldai, sedangkan orang tua itu berjalan bersamanya. Sesungguhnya buruk akhlak anak itu. Mereka berdua meneruskan perjalanan. Kali ini, mereka berdua menaiki keldai kecil itu. Singkat cerita, ada juga yang berkata, dua orang tu naik keldai bersama-sama, walaupun tidak sakit, mereka mampu berjalan. Betapa mereka tidak mempunyai belas kasihan kepada haiwan. Kali terakhir, mereka berjalan bersama-sama, memimpin keldai. Subhanallah, lihatlah, kedua lelaki itu memimpin keldai bersama-sama, tetapi keldai itu sihat dan kuat. Mengapa mereka tidak menaikinya sahaja? Betapa bodohnya mereka. Akhirnya, di penghujung perjalanan Luqman berkata kepada anaknya, dengarlah apa yang mereka katakan. Tidakkah telah saya berpesan, lakukan apa yang sesuai untuk diri dan jangan mengabaikan orang lain. Saya harap anda boleh mengambil pengajaran daripada perjalanan ini. Pesannya, jika seorang Muslim telah beriman, lakukanlah dengan teguh, kemudian bertawakal kepada Allah. Jangan takut dengan celaan orang, asalkan benar di sisi Allah. Suka mencela dan mengutuk orang lain benar-benar menunjukkan sejauh mana sifat buruk si pengata. Ali radhiyallahu anhu berkata, adalah puncak kemampuan orang yang lemah. Bagaimanapun, beliau juga berkata kita perlu menunjukkan sikap yang lebih baik. Nasihatnya, jadikanlah kebaikan saudaramu lebih kuat daripada permusuhannya. Jangan biarkan kelakuan buruknya lebih kuat daripada kebajikan yang kamu berikan kepadanya. Mengenai hal ini, Allah juga berfirman, maka berkat rahmat Allah engkau, Muhammad, berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Surah Ali Imran 159. Bersabar dengan gangguan orang ketika bergaul dengan mereka adalah lebih utama daripada bersendirian. Sebagaimana sabda Rasulullah, ujian orang lain adalah sunnatullah. Allah berfirman, dan kami jadikan sebahagian kamu sebagai ujian bagi sebahagian yang lain. Adakah anda akan bersabar? Dan Tuhanmu Maha melihat. Surah Al-Furqan 20. Seorang Muslim harus mempunyai prinsip yang sesuai dengan kehendak Allah. Selepas itu, jangan bergantung pada apa yang orang cakap. Kata-kata orang dalam bentuk celaan boleh membuat kita sedih. Oleh itu, umat Islam mesti fokus kepada matlamat mereka dan bertawakal kepada Allah. Wallahu alam.